Allah, tak ada masa dah kita ni. Kita ni dah tak ada masa dah. Kita ni bukan akhir zaman dah sepatutnya. Kita dah tak ada zaman dah. Dah hujung sungguh. Rasa macam tak layak nak cakap akhir zaman. Memanglah akhir zaman. Rasa macam tak layak lah. Akhir zaman apa? Dah habis zaman dah. Sedangkan waktu Nabi Isra' dan Mi'raj pun tengok apa nama bumi ni, dunia ni dah macam tu dah. Bongkok sabut panggil. Dah bongkok dah. Sekarang 1400 tahun. Bukan bongkok, menerak pun. Kalau nak dibandingkan. Jadi kita memang tak ada masa dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat kita beramal sekurang-kurangnya dengan satu daripada ayat Al-Quran. Fa'idha faraghta fansab. Dengan maksud apabila kamu telah melakukan satu amal ibadah tu, maka jangan berhenti, lakukanlah amal ibadah yang seterusnya. Alhamdulillah dapat kita solat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah Allah masih lagi benarkan kita. Dan Alhamdulillah masih lagi Allah benarkan kita duduk dalam majlis ilmu. Setelah Allah bagi kita cuti, lama juga kita cuti. Alhamdulillah agak-agak lepas ni tak ada cuti dah. Yang mana kita menerima satu, kita boleh kata satu bencana. Kerana ataupun musibah boleh juga. Bencana atau musibah ni dia boleh datang dalam pelbagai bentuk, dalam pelbagai keadaan. Ada yang berlaku fenomena bencana alam, dia panggil bencana alam. Hujan, ribut, taufan, banjir, apa lagi, gempa bumi, gunung berapi, meletup. Perang juga adalah salah satu musibah dan bencana. Perang. Termasuklah penyakit. Kita panggil pandemik kan, penyakit. Penyakit, lebih-lebih lagi penyakit berjangkit. Maka dia satu musibah atau satu bencana. Tapi bila seorang tu orang yang beriman, dia yakin, pasti yakin apa yang berlaku mesti ada hikmah. Kadang-kadang hikmah tu terjangkau fikiran dia, kadang-kadang tak terjangkau kat fikiran dia hikmah apa yang telah berlaku. Macam mana pun kita ambil daripada sudut yang positif, maka banyak kebaikan yang boleh kita dapat. Jadikan dia satu momentum untuk kita menjadi Islam beriman yang lebih lagi, lebih baik. Dengan apa yang berlaku, kita ambil saranan Al-Quran. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Biasanya banyak ayat diulang-ulang dalam Quran. Adakah kamu tak berfikir? Adakah kamu tak menggunakan akal? Jadi sepatutnya masa yang ada ni, kita lebih menghargai masa, kita menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baik secara berhemah untuk mendekatkan diri kita lagi pada Allah. Dan mungkin bolehlah kita cuba cek balik berapa lama kita pegang Quran, berapa lama kita duduk dalam majlis ilmu berbanding dengan berapa lama kita pegang handphone. Boleh cek lah kot. Saya baru tahu dalam handphone ni ada satu, bukan application, ada satu apa dia panggil, fungsi yang mana boleh tahu kita duduk berapa lama. Facebook berapa lama, YouTube berapa lama. Dia ada. Kena cari, setiap ada. Saya baru tahu. Kawan-kawan tunjuk, kata sebenarnya boleh tahu Ustaz. Cek balik. Ya Allah, hari ni 3 jam Facebook. Boleh cek lah, cek lah sendiri. Kat mana saya tak tahulah, tapi memang boleh cek. Dia kata kan semua ada. Dia ada dia punya fungsi tu. Tapi fungsi tu tersorok sikit lah dekat setting ke kat mana. Boleh cek lah, tengoklah kita habis kat mana. Lepas tu kita pegang Quran berapa lama. Masa ni lah, masa ni kita nak cek. Sebab kalau kita rasa lah agak-agak tengok HP, handphone berbanding dengan tengok telefon, berbanding dengan tengok Quran ataupun berbanding dengan selawat, pastinya lebih banyak kita buat perkara-perkara keduniaan, lebih lagi handphone sekarang ni. Sebab apa? Kita rugi. Masa kita singkat. Sekarang kita rasa masa kita singkat. Sebab penyakit ni lah, COVID-19. Kalau kita ambil ibarah, kita akan rasa masa kita makin singkat. Dulu dalam masa 24 jam banyak dapat buat. Kalau dulu lagi, mungkin orang hidup lama, mungkin dia dah hidup 50 tahun. Cuba yang kecil-kecil dulu. Masa tu panjang rasa.
Nak tunggu cuti sekolah tu lama. Lamanya nak cuti sekolah. Sekarang dah cuti dah. Kejap dah cuti. Itu satu perkara. Allah tarik keberkatan masa. Yang kedua, dari segi masa banyak, tapi tak boleh buat. Maksud banyak benda tak selesai sikit aja. Berlaku juga, mungkin kita boleh kata 20 tahun lepas kot. Masa panjang. Masuk panjang tu 24 jam juga. Pertama dah ditarik dah dulu, dah ditarik dah sekali. Dulu nak tunggu cuti sekolah punya dah lama. Nak tunggu balik kerja punya dah lama. 50 tahun lepas. Sekarang kejap dah tahu balik kerja dah. Maksudnya apa? Maksudnya masa keberkatan masa tu ditarik. Selang mungkin 20 tahun lepas ke, dari segi apa yang kita buat tak boleh siap banyak macam dulu. Dipendekkan masa tu. Berkat masa 24 jam juga keberkatan tu Allah tarik. Sekarang ni pula lagilah teruk. Dah lah masa pendek macam tu, keberkatan ditarik, tak boleh buat banyak. Mana boleh buat banyak sekarang ni? Sebab pandemik yang berlaku sekarang ni. Jadi hidup kita ni singkat dan telah ditarik keberkatan masa, maka kita lebihlah singkat lagi. Mana kita hidup sebenarnya pendek je. Pendek. Memang ada isyarat dalam surah An-Nazi'at apabila berlakunya tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang pertama semua mati. Kullu man 'alaiha fan, semua binasa. Waktu ditiup sangkakala yang pertama. Wa yabqa, yang kekal, wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang hanya kekal hanyalah Allah, yang lain semua binasa. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua. Waktu tu semua dibangkit. Bangkit, pakat pergi dihalau lah bahasa kita, atau disuruh pergi ke padang mahsyar, nama padang tu. Besar. Waktu tu tak ada matahari, tak ada bulan dah. Macam-macam ada riwayat mengatakan bumi ni dihamparkan dan sebagainya. Jadi satu padang yang sangat besar. Yang lain semua tak ada dah. Apa nama ni, bulan, matahari semua tak ada dah. Jadi bila tak ada matahari semua dah tak ada, maka kita tunggu untuk perbicaraan, untuk tunggu hisab, tunggu mizan, tunggu jumpa Nabi Haud kolam ataupun tasik boleh kata, nak minum air telaga Kausar, jumpa nak berbicara, nak jumpa nabi-nabi. Tunggu, seolah-olah macam menunggu buah yang tak luruh-luruh. Penantian tu satu penyiksaan, ya benar. Sehingga kan ada yang berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kalau aku ni masuk neraka kau masukkan sekarang. Aku tak lagat dah nak tunggu. Berpuluh ribu tahun. Boleh tak kita cakap tu? Boleh lah kot. Dari segi nak bagi tahu lamanya, kita tunggu berpuluh ribu tahun, tak tahu bila. Duduk aja, telanjang lagi. Duduk aja. Uish. Kita duduk sekejap pun dah tak boleh lah, tak tahu nak buat apa dah. Apa ni? Duduk sekejap lah. Tak tahu nak buat apa. Dekat baru ni yang 3 bulan, 4 bulan tak boleh keluar rumah. Bagi orang yang tak boleh keluar rumah lah. Ada orang boleh kan? Kebanyakannya, majoritinya tak boleh keluar rumah. Ada yang cat rumah, ada yang buat macam-macam. Tak boleh duduk. Tu baru 3 bulan. Ibrah yang kita ambil, pengajaran. Macam-macam dia buat. Dulu tak masak, dah pandai dah masak dah, laki. Tak tahu nak buat apa. Dulu tak gosok baju, dah basuh baju. Bukannya sebab nak basuh sangat pun. Tak tahu nak buat apa. Jadi bila tunggu di padang mahsyar tu beribu tahun. Kemudian dicerita dalam surah An-Nazi'at, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbithu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kemudian dia teringat, dekat dunia dulu hidup 60, 70, 80 tahun. Sekarang aku dah tunggu ni. Itulah ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbithu. Kalau nak dibandingkan sedang aku duk tunggu yang mana tak tahu syurga dengan neraka lagi pun. Mana tahu lagi. Duk menunggu ni. Kalau dibanding dengan hidup 60, 70, 80 tahun, illa asyiyatan. Macam satu isyak. Isyak berapa jam? Kita ambil lah isyak pukul 9 lah, senang kira lah. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senang cerita. 9 jam. Au duhaha. Macam satu duha. Berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. 6 jam. Jadi 6, 7, 8, 9, 10 jam macam tu je. Berbanding kita duduk menunggu tu tak habis-habis tu. Menunggu. Nak banding dengan kita hidup kat dunia yang 60, 70, 80 tahun tu. Seolah-olah 5, 6, 7, 8, 9 jam. Macam tu je. Pendeknya hidup kat dunia. Menunggu ni lagi lama. Tapi kita kena fikir jugalah. Yang saya sebut jam, yang sebut berpuluh ribu tahun menunggu, malah berjumpa dengan satu orang Nabi Adam dulu, minta
Nabi Adam, engkau Abul Bashar, mintalah permohonan kepada Tuhan kita ni, suruh mempercepatkan perbicaraan. Nabi Adam kata, aku segan, nafsi. Dalam hadis ada cerita, aku segan ke Allah kerana anak cucu aku ada yang sembah berhala. Dia panggil hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Dia rasa bersalah tapi tak bersalah pun. Anak cucu dia mana ada kena-mengena Nabi Adam pun. Sekarang yang duduk-duduk sembah berhala tu semua anak cucu Nabi Adam. Tapi Nabi Adam tak salah pun. Tapi Nabi Adam terasa bersalah. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Tak boleh. Kemudian pergi ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, akhir sekali pergi ke Nabi SAW kan, yang akhir sekali. Betul tak? Maksudnya dalam setiap satu Nabi ke satu Nabi duk cari minta syafaat, dipanggil untuk minta doa pada Allah suruh mempercepatkan, tak lagat menunggu dah ni. 1000 tahun setiap satu. Dah lah menunggu tu dah lama sebelum tu. Jadi yang kita sebut hari ni sebenarnya bukan ada hari sebenarnya. Yang ada hari sebab kita ada matahari. Matahari. Bila ada matahari, kerana tu ada hari, bumi mengelilingi matahari. Waktu tu matahari dah tak ada dah. Sepatutnya tak adalah hari tu. Cuma kita nak tentukan masa tu lama mana, macam mana kalau tak sebut hari. Memang ada orang petikai kan, ustaz cakap 1000 tahun. Nak ada 1000 tahun, kena ada setahun. Baru boleh jadi 1000 tahun. Nak ada setahun, kena ada sehari. Nak ada sehari, kena ada sejam. Kena ada seminit. Minit-minit ni pusingan tu. Cukup satu pusingan 24 jam, satu hari. Sekarang matahari tak ada. Pandai dia cakap. Kita bukan maksud hari tu. Nak bagi tahu, ada jangka masa yang menunggu tu. Tak tahulah nak kira macam ni. Habis nak cakap apa? Nak cakap satu hari. Tak boleh tak ada matahari. Habis nak cakap apa? Tak boleh cakap lah. Habis nak cakap macam mana? Nak bagi tahu lama. Ada orang cakap yang tu. Lawyer buruk lah tu. Kita bukan masuk hari tu. Nak masuk lama menunggu. Punyalah lama menunggu. Beribu-ribu tahun. Malah berpuluh ribu tahun. Jadi waktu tu kita rasa menyesal sangat kerana kita telah membazirkan masa yang ada. Dah lah masa yang ada tu singkat. Dibandingkan lebih kurang 7, 8, 9, 10 jam je nak banding dengan duduk pada mahsyar. Ni tak masuk syurga neraka lagi. Baru duk tunggu. Lepas tu pula keberkatan masa ditarik. Rasa sekejap walaupun setiap orang dapat 24 jam. Lepas pada tu pula masa ditarik, masa tu tetap 24 jam juga, tak dapat settle banyak perkara. Lepas tu pula sekarang ni dipendekkan lagi dengan penyakit ni. Allah, tak ada masa dah kita ni. Kita ni dah tak ada masa dah. Kita ni bukan akhir zaman dah sepatutnya. Kita dah tak ada zaman dah. Dah hujung sungguh. Rasa macam tak layak nak cakap akhir zaman. Memanglah akhir zaman. Rasa macam tak layak lah. Akhir zaman apa? Dah habis zaman dah. Sedangkan waktu Nabi Isra' dan Mi'raj pun tengok bumi ni, dunia ni dah macam tu dah. Bongkok sabut dia panggil. Dah bongkok dah. Sekarang 1400 tahun. Bukan bongkok, menerak kot. Kalau nak dibandingkan. Jadi kita memang tak ada masa dah. Kita tak ada masa dah. Jadi apa yang berlaku ni mungkin Allah nak ajar kita untuk kita ambil ibrah. Untuk kita ambil ibrah, masa yang ada kita terlalu membazir, maka Allah bagi kita duduk dekat rumah 3-4 bulan sebelum ni. Tak boleh keluar, buatlah. Kalau dulu kita kata tak sempat nak khatam sebab kerja. Tak sempat khatam sebab kerja kan? Khatam Quran boleh tak? 3 bulan sekali khatam. Sebulan tu 10 juzuk. 3 bulan 30. Oh, mana boleh sebulan 10 juzuk. Ada kerja. Masa 3 bulan tak keluar rumah tu khatam tak? Sembang kencang. Tak khatam juga. Maknanya yang kita duk cakap tu, itu waktu Allah suruh kita fikir. Sebelum ni kenapa tak payah nak sembahyang sunat banyak sikit, sembahyang sunat banyak sikit. Nak apa nama ni? Kenapa? Oh, tak boleh, busy kerja. Masa yang tak boleh keluar rumah tu, kenapa tak boleh solat sunat? Malah ketika tak PKP tu, tak dikurung tu, boleh je Qabliyah Ba'diyah. Bila dikurung langsung tak ada Qabliyah Ba'diyah. Sepatutnya lagi banyak bukan lagi kurang. Tengoklah diri sendiri. Tengok diri sendiri. Kemudian kita diperintah untuk menjaga SOP. Standard Operation Procedure, yang mana ditentukan oleh pemerintah, dikeluarkan untuk kita punya keselamatan kita penyakit ni. Dan diletak SOP yang tertentu secara detail. Kena pakai mask. Mask pula kena 3 layer. Tak boleh 2 layer. Salah. Dia kena 3 layer. Lepas tu pula apa lagi? Peraturan SOP hand sanitizer. Dulu tak pernah sebut pun. Sekarang dah pandai sebut dah. Benda yang pembunuh kuman tu. Yang mana doktor dah beritahu kuman lah, kita bahasa bahasa kampung. Kuman yang baik pun mati, kuman yang jahat pun mati. Dekat tangan kita. Sebab kita ada kuman yang baik, kita panggil kuman lah, atau bakteria kot kan. Yang baik tu ada. Banyak kita ada. Jadi dan kita ada yang tak baik punya.
yang merosakkan badan, ada yang memelihara badan kita. Yang ini pakai yang tu, yang baik mati, yang tak baik pun mati. Semua mati. Tapi untuk selamatkan kita jugalah daripada kuman tu. Kemudian nak masuk, kena tembak dulu atas dari. Dulu tembak manual, sekarang tembak auto. Letak je, tak ada orang penembak dah. Dah ada kena tembak, atas dari. Dulu tak kena tembak pun. Nak kena tengok berapa suhu yang tertentu. Kena buat penjarakan sosial. 1 meter, 1,5 meter dan sebagainya. Tak boleh rapat dengan orang. Apa lagi SOP? Jadi bila macam tu, SOP yang ada ni untuk tujuan dia nak bagi takut kita terkena kepada jangkitan. Satu. Yang kedua, takut dia ambil tindakan oleh pihak berkuasa. 1,000. Banyak 1,000. Tu yang kedua. Jadi kadang-kadang juga takut kena penyakit. Dan paling besar sekali takut mati. Yalah, kena penyakit tu jawabnya kalau antibody tak kuat, matilah jawapannya. Sebab tu orang yang penyakit darah tinggi ke apa, gout tak ada kot. Macam mana ke yang maksudnya antibody dia rendah, kena penyakit tu biasanya memang habis lah. Ya, tambah-tambah Bromo. Yang muda-muda biasa lepas. Masuk lepas tu dia akan baik lepas tu. Jadi maknanya kita dapat tahu maksimum kena penyakit tu, hamba boleh cakap pasal maksimum paling teruk kena penyakit tu, COVID-19 ni, mati. Itu maksimum. Dia tak ada lebih daripada mati, ada? Mana ada? Maksimum dia mati. Okay. Jadi kita menjaga SOP tadi kerana yang takut yang kena yang maksimum iaitu mati. Soalannya, Allah nak suruh kita fikir. SOP yang baru ditentukan 2-3 hari, sebulan 2-3 bulan ni, kita patuh sungguh-sungguh. Kita patuh. Tak ada masalah, kita patuh. Sebab maksimum dia mati. Macam mana SOP yang Allah telah tetapkan? Allah dan Rasul telah tetapkan 1400 tahun dulu. Adakah kita jaga macam mana kita jaga SOP baru 2-3 hari ni? Yang mana yang menentukan SOP itu Nabi SAW 1400 tahun lepas. Orang yang sangat mulia. Yang menentukan SOP ni orang biasa lah. Orang sekumpulan doktor yang pakar dalam bidangnya. Dia beritahu SOP sekian. Boleh kita kata baru aja. Sehari 2 lah, tak sampai setahun pun lagi. Yang dia tetapkan SOP yang tertentu. Yang mana boleh betul, boleh salah orang tu. Tapi yang tentukan SOP kita 1400 tahun lepas, boleh kata tak mungkin salah. Apa SOP yang ditentukan oleh Allah dan Rasul? Banyaklah. Bab hukum syarak, bab aurat, bab puasa, bab adab, bab menuntut ilmu, bab semua SOP. Nak sembahyang ada SOP dia. Tutup aurat ada SOP dia. Kita cuba ambil ibarah. Dulu ramai orang tak mempedulikan aurat dekat luar rumah. Sekarang nampak gaya macam orang tak peduli balik. Sedangkan Allah dah bagi amaran. Sebab apa? Sekarang ada satu viral basikal. Dulu naik basikal juga tu pun tak viral je. Okey, sekarang naik basikal. Bagi orang lelaki dia ada SOP yang ditentukan. SOP yang Allah tentu, Allah dan Rasul tentu lama dah. SOP kita kalau nak naik tu jarak kot. Basikal jarak juga. Bantailah, jaraklah juga 1 meter kurang. Yalah kau dekat sangat nanti langgar kan. Ada SOP dia. Lepas tu pula boleh tak duduk kat jalan raya? Yang ni. Saya tak tahu boleh sebab tak ada road tag. Highway tak boleh. Dia ada SOP, nampak tak? Kita letak SOP. Lepas tu pula pakai pula mestilah ada yang pantul cahaya tu, takut nanti kau orang langgar kat belakang. Ada SOP tertentu. SOP dunia. SOP akhirat kita patuh ataupun tidak bagi orang lelaki. Dia ada tak orang naik basikal pakai jubah? Masuk dalam spoket tu berguling jatuh. dalam rantai tu. Dia akan pakai pakaian sukan dia. Dan pakaian dia bagi orang lelaki taklah masalah sangat, tapi ada. Dia kena pakai pakaian ketat. Jika pakai pakaian ketat barulah lebih mujarab kot. Lebih selesa. Dan ketat itu SOP yang Allah dan Rasul telah tentukan 1400 tahun lepas. Iaitu orang lelaki ketat dia kena tutup pusat sampai lutut. Alhamdulillah tak ada masalah. Dan dia untuk sempurna tutup aurat bagi lelaki, dia tak boleh ketat, iaitu tak boleh nampak bentuk. Jika nampak bentuk kepala lutut, peha, hukumnya makruh. Tapi kalau area kemaluan dia nampak berketul-ketul semua keluar, biasa macam tu lah, maka waktu tu haram. SOP tu jaga tak? Yang duduk beratur dekat shopping kompleks sampai panjang-panjang tu, jarak 1 meter, patuh. Yang ni patuh tak? Yang patuh tak yang itu? Ada orang patuh, alhamdulillah tak ada masalah, dia pakai seluar biasa ni lah. Ada orang tak patuh.
Bila lelaki dah viral, perempuan pun nak jugalah. Ini yang pening kepala ni. Saya dah 3, 4, 5 kali dah jumpa. Kita bukan nak tengok, terpaksa tengok. Sebab dia lalu kat depan, jam. Lepas tu ada jam kat sini, kat tepi tu jalan macam jalan motor, jalan tu. Dia lalu kat tu, ramai-ramai. Perempuan. Kita nak pergi kuliah, pakai serban macam ni. Dia lalu. Allah, pakai ketat. Tak ada orang pakai baju kurung. Ada tak? Pakai baju kurung. Naik basikal, tak ada. Dia pakai baju ketat. Lepas tu pula dia kena bangun lah. Nampak lah semua. Salah. Tak jaga SOP. Sedangkan SOP yang Allah dan Rasul tentukan untuk mereka. Untuk mereka orang perempuan dah lama dah. Malah untuk kita panggil ibarah, kalau mati kain kapan 5 helai perempuan. Laki 3. Ini tidak adil. Kenapa pula akhir sekali reput? Lainlah nak simpan. Ni reput dia tak reput. Duduk seminggu reput lah kain tu. Jadi kenapa nak bazirkan lebih lagi? Berapa orang perempuan sampai 5? Orang lelaki 3 je. Kenapa? Tak puas hati. Kenapa? Nak bagi tahu, kalau mati, kalau 3, kalau 1 nampak bentuk. Bentuk siku, bentuk lutut, masa duduk balut tu. Duduk balut pula. Duduk kapan tu? Kami kat petani ni panggil balut, bungkus, kambuh macam tu kat sini cakap kambuh ke bumi ustaz. Kambuh. Macam ayam. Sama lah tu. Bukan bungkus ustaz. Kapan? Oh baiknya bahasa. Kat petani kami ngaji tu tak ada. Mandi lah. Mandi, lepas tu bungkus, lepas tu kambus. Tu dulu lah. Sekarang ni dia baik sikit. Tak apalah, ke bumi pun ke bumi lah. Kenapa 5? Kalau satu helai kafan, dia nampak bentuk. Kalau 3, dia masih lagi nampak sikit-sikit. Tapi kalau 5 dah tak nampak bentuk dah. Kalau mati pun orang perempuan, Allah jaga dengan maksud dari segi bentuk tu tak bagi nampak sebab 5 helai. Kalau hidup 15 helai. Kalau hidup. Kalau mati pun 5 helai. Mati mana ada orang rasa apa-apa tengok. Mati orang rasa tengok dengan muka pucat apa semua. Oh, tak selera langsung. Itu pun kena tutup bentuk. Ini kan kalau hidup, sepatutnya hidup kena 15. Logiknya. Sebab mati 5. Jadi oleh kerana itu kita dapat faham, memang kena tutup. Tiba-tiba nak naik basikal. Tak sesuai lah. Antara sukan yang tak sesuai, walaupun ianya sunnah, kalau kata ianya sunnah, tak sesuai. Antaranya adalah naik basikal. Akhirnya dia nampak 2-3 orang kawan-kawan dia hantar. Yang dia kata yang pakai elok-elok, siap pakai pun dah lagi naik. Tak naik tu, 5 minit berhenti tu. Mana boleh pakai macam tu nak naik basikal. Kalau boleh pakai sekalipun, basikal dia ada angin. Angin nampak juga bentuk. Dah tak selesa langsung. Jadi oleh kerana itu, orang perempuan ni memang tak sesuai sukan basikal dan tak sesuai juga sukan renang. Memang tak sesuai. Pakai apa? Pakai baju kurung berenang. Tak sesuai. Jadi orang perempuan ni, jadi kalau nak naik basikal juga, kayulah basikal yang tak berjalan-jalan. Yang kat rumah tu. Itu paling sesuai. Kalau nak berenang juga, sewa chalet ke hotel sekarang dah ada, tambahlah sikit RM100 lebih daripada yang lain yang ada kolam renang kat dalam bilik tu. Berenanglah dalam tu, tak apa. Tapi yang tak sesuai lah, tak sesuai. Kita jaga, aurat tu jaga. Antara orang yang tak jaga aurat di luar rumah, SOP yang ditentukan, SOP pakai tudung. SOP pakai tudung. SOP pakai tudung pada mazhab Syafi'i, ya betul dia berlaku khilaf dengan mazhab-mazhab yang lain. Tapi mazhab Syafi'i kita kan, SOP pakai tudung mesti tutup ni. Ni. Orang perempuan. Sebab tu dia ada sekarang yang dalam tu, biasa ustazah-ustazah je pakai. Macam ustazah je wajib tutup aurat sempurna kot. Yang lain tak wajib. Sama je. Ni. Ni khilaf saya sebut awal-awal lah, khilaf mazhab Hanbali, mazhab Hanafi dia lain. Mazhab Hanafi tak ada, tak apa macam ni. Tapi nak beritahu mazhab Syafi'i tutuplah maksimum lah kan. Sini. Ni orang perempuan. Dia akan jatuh, tariklah sikit. Akhir sekali ada benda, pakai benda tu baru pakai tudung. Yang warna hitam, biasa warna kena tutup, itu SOP. Mazhab Syafi'i itulah SOP. Ada tak buat sebelum ni? Bulan 3, bulan 2, bulan 1 tahun lepas. Ada tak? Keluar rumah, SOP. Pakai SOP, hukum syarak SOP aurat. Yang Allah tetapkan. Tak ikut. Maka Allah bagi kita satu pandemik, satu penyakit untuk kita fikir bahawasanya lepas ni engkau keluar, engkau wajib tutup dagu. Kena pakai. Tutup dagu tak? Tutup, automatik tutup. Allah suruh fikir, oh aku paksa dengan kuman, mati baru kau tutup. Sedangkan kalaulah
maksimum tak ikut SOP syariat, tak ikut akhiratnya SOP, tak ikut SOP yang Allah dan Rasul tentukan, maksimum dia bukan mati. Maksimum dia neraka. Yang ni mati je pun. Mati je pun. Yang COVID-19 ni, maksimum dia mati je. Yang ni, maksimum dia neraka. Aurat-aurat yang lain lah. Lebih baik mati daripada neraka. Nak banding mati dengan neraka, jauh ringan mati. Sebab tu kena jaga. Kita jaga yang sekadar maksimum dia mati. Kita tak jaga yang maksimum dia boleh pergi neraka. Dia itu jagalah. Jagalah macam ni. Buktinya kita ambil wuduk, kita tak basuh bawah tak pun. Yang wajib, kita rasa wajib tak basuh sini. Masa ambil wuduk, tak. Kalau kita basuh tak apalah. Cuma kita tahu tak wajib basuh sini. Kan? Bila tak wajib, kita tahu wuduk ni wajib basuh muka. Kalau tak basuh muka tak sah. Jadi bila kita basuh muka ketika wuduk, kita kata sini tak wajib, tapi kadang-kadang kita lebihkan tangan juga. Itu kita punya pasal. Tapi kita tahu tak wajib. Jadi bila kita tahu tak wajib, maknanya ini bukan muka lah. Sebab tu tak wajib basuh ketika wuduk. Bila dia bukan muka, habislah bab wuduk. Bab aurat perempuan wajib tutup muka, wajib tutup ke seluruh badan kecuali muka dan pergelangan tapak tangan ni. Jadi maknanya wajib tutup wajib tutup semua kecuali muka. Bila kecuali muka, ini semua muka. Ini muka tak tadi? Bab wuduk tak? Bab wuduk. Bukan. Jadi wajiblah tutup. Simple aja. Kalau kata, oh tak, ini tak wajib tutup, maknanya wuduk wajib basuh sampai sini weh. Ada tak kita jaga sungguh-sungguh masa ambil wuduk? Main lalu je, dah lebih sikit kira halal lah. Kalau betul sini wajib, dia kena basuh sungguh-sungguh. Letak sungguh-sungguh. Sebab wajib. Sebab dia adalah muka. Tapi kita tak jaga macam tu. Kita tahu dia tak wajib sebab dia bukan muka. Bila bukan muka, ketika tutup aurat, tu pakai tudung, wajiblah tutup sebab dia bukan muka. Dia simple aja. Kita dah buat selalu, itu tak perasan aja. Simple je benda ni. Wajib tutup. Akhir sekali Allah bagi amaran dan Allah bagi hukuman, bukan isteri, bukan perempuan je kena pakai purdah, dengan laki-laki dia kena pakai purdah. Boleh aku cakap macam tu. Purdah lah ni. Pakat-pakat kena pakai purdah sebab masa tak ada masalah hari tu, kau tak jaga pun anak isteri. Sekarang dengan kau kena tutup mulut. Kena tutup sampai ke hidung. Sekarang, kalau kita ambil ibrah, kita kan tahulah, itu SOP yang kita duk jaga ni. Allah suruh kita fikir bahawasanya dah lama dah Rasul utusan aku bagi tahu sekian SOP. Kau tak jaga sungguh-sungguh, tiba-tiba dalam bab dunia keduniaan, kau jaga sungguh SOP ni. Jaga sungguh. Nak makan pun kita SOP jaga sungguh. Mesti ada kuah. Kau tidak tak boleh telan. Kan? SOP lah tu. Kena ada sayur. Dia panggil sayur apa? Sayur vitamin. Vitamin lah kita kata kan. Zat-zat tu kena ada juga. Lepas tu kena ada protein. Protein tu mungkin sekali dengan kuah tadi. Lepas tu pula kalau kita suka telur, kena ada telur goreng. Lepas tu kena ada sambal belacan. Ada SOP dia. Sambal belacan tu cili yang pakai tu tak boleh cili ni, pedas sangat. Dia kena pakai cabai ni. Dan pula tu SOP belacan tu kena pakai belacan yang daripada Penang. Tak mau belacan daripada sini, tak sedap, hapak. Macam-macam kita punya SOP. Oh, bab darah kita SOP sungguh. Bab akhirat Allah suruh kita fikir. Kita tak jaga pun SOP tu. Kadang-kadang letak makanan pun kita jaga SOP. Letak makanan. Oh, rumah kita letak. Kenapa letak kat sana? Saya suka yang tu dekat dengan saya. Baru senang saya ambil. Yang ini budak-budak ni bagilah di belah sana. Barulah kita ambil yang ini dulu. Padahal susun je pun. Tolak sikit ambil je lah. Itu pun kita komplain. Tak apalah SOP yang kita tentukan. Kata kita lah, rumah kita kan. Keluarga kita. Tak ada masalah. Tak ada masalah. SOP yang Allah dan Rasul tentukan, adakah seketat itu kita ikut? Tu je. Dulu ramai di luar rumah, orang tak jaga pergaulan. Kadang-kadang bini orang taklah sampai teruk-teruk buat, tapi tak jaga pergaulan. Pergi berlawa, bercantik-cantik, berwangi-wangi. Pakai, lepas tu bercakap lelaki perempuan di pejabat tanpa ada sebab yang perlu cakap. Kalau bab kerja tak lainlah cerita kan. Tak ada sebab pun saja cakap. Semalam masak apa? Tak boleh tu. Boleh ke lelaki dengan perempuan bercakap macam tu? Tak boleh. Kerja hanya kerja. Tolong photostat ni. Dah. Semalam masak apa? Semalam tengok cerita apa? Semalam ni apa? Semalam tu apa? Tak boleh lelaki, bukan lelaki bini lah, perempuan lelaki. Tak kira lah bini orang ke lelaki orang, tak kisah. Tapi perempuan dan lelaki tak boleh cakap macam tu. Apa tujuan nak cakap macam tu? Kita kawan biar beribu, berkasih biar satu. Tak boleh. Itu bukan Islam tu, berkawan biar beribu. Berkawan yang lelaki ni, lelaki-lelaki tu je. Perempuan-perempuan je.
Laki dengan perempuan tak boleh kawan. Masuk faham lah, masuk kawan tu kawan mesti bercakap, kadang-kadang minum sekali, kawan lah. Tak boleh. Tapi kita jaga, tak jaga cakap macam-macam. Oh, wanginya ni pakai minyak wangi apa? Tak perlu tanya. Satu lagi tak perlu pakai minyak wangi tu sampai berbau macam tu. Bercakap, lawa lah hari ni. Ui, pakai merahnya merahnya. Tengok orang lah cakap. Tak boleh. Itu berlaku depan mata saya kadang-kadang. Saya ada kuliah di pejabat-pejabat KKL. Pejabat lah. Pergi kadang-kadang tu bunyi. Kita dah nak mula ni, sebelum mula tu tunggu sekejap. Nak setting-setting apa, tengok orang duk bercakap. Buka langsir tu kan, buka langsir. Sambil-sambil tu bercakap. Buka langsir tu tak apa yang duk bercakap tu. Handbag baru Laki cakap, apa hal nak cakap? Tak boleh. Tak dibenarkan. Ada sampai bertepuk tampar. Cubit. Cubit. Perempuan kan suka cubit. Tak boleh. Tak boleh. Tak jaga pergaulan. Maka sekarang Allah ajar kita dengan COVID-19. Allah hantar. Bukan tak boleh dekat pun. Dekat. Jarak 1 meter ni jarak. Dulu kalau ada orang tak peduli. Salam semua orang. Balik raya semua. Sepupu, sepapat. Semua pakat salam. Sabit tak sabit. Semua dia salam. Padahal tak boleh. Tu apa? Makcik. Mak saudara. Mak menakan. Menakan sabit. Maknanya dia kahwin dengan pak menakan dia. Itu bukan sebut mak menakan tu jadi masalah. Jadi macam mak saudara. Itu tak boleh. Dia pergi salam. Habis semua dia salam. Sekarang semua orang tak boleh salam. Allah suruh kita fikir. Sekarang semua orang tak boleh salam. Bukan perempuan dengan lelaki. Lelaki dengan lelaki pun tak boleh. Perempuan dengan perempuan pun tak boleh. Allah nak beritahu dulu ketika dibenarkan SOP macam ni boleh salam. Macam ni tak boleh salam. Macam ni boleh cakap apa nak cakap. Macam ni tak boleh bercakap. Yang macam ni jangan dekat sangat. Kalau tak ada hal tak boleh dekat-dekat. Kalau ada hal boleh dekat-dekat. Kalau macam ni boleh, macam ni tak boleh. SOP yang Allah dan Rasul telah tentukan lama dah. Tak follow. Sekarang Allah letak satu SOP lagi. Pop dia bagi. Bukan lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan pun tak boleh. Lelaki dengan lelaki pun tak boleh rapat jarak 1 meter. Kalau kita tak faham lagi, tak tahulah. Dulu kita pesan dekat anak-anak. Dulu kat masjid tak pernah pun. Tak pernah pun dulu kat masjid. Nak datang tak kena daftar-daftar pun. Mana ada. Datang je macam tu. Masuk aja. Sekarang kalau solat Jumaat. Ada tempat yang ramai masih lagi kena daftar. Kalau tak daftar tak boleh. Kalau datang lambat pun sembahyang kat luar. Itu pun kalau gate buka. Kalau gate tutup sembahyang kat luar pun tak sah. Itu bahas lain bab fikah. Jadi dia kena daftar, dia kena datang awal. Oh, boleh pula datang awal. Dah berpuluh tahun dulu kenapa duk dapat telur ayam je? Tahu telur ayam? Kenapa tak pernah dapat unta ke, lembu, kambing ke? At least dapat ayam lah. Dah jajah, ayam jantan seekor. Jadi kenapa dia dapat telur je? Tapi lebih ramai lagi telur pun tak ada. Sebab waktu imam Assalamualaikum warahmatullahi khatib baru dia masuk. Telur pun tak ada. Tak dapat apa-apa. Sebab malaikat dah datang untuk dengar khutbah. Dulu. Relax dulu. Matang awal pun makan cendol kat luar. Tu pun makan rojak. Okey. Sekarang boleh Sebelum ni pukul 12 beratur. Ya Allah, seronoknya tengok kita. Kalau dulu datang pukul 12, kalau awal sikit 11.30, boleh dapat kambing. Boleh dapat kambing. Kalau pukul 12 tu ayam je. 12 tu dah dekat dah ayam je. Kalau awal sikit 11, dulu sampai beratur. Kau tidak tak boleh masuk. Boleh pula datang awal lah sembahyang Jumaat. Kenapa sebelum ni tak boleh? Boleh pula. Jadi Allah nak ajar kita, mana sunnahnya untuk duduk sembahyang bagi orang yang dah tak kerja, duduk sembahyang pagi Jumaat tu, sembahyang subuh yang ada suara sajadah, sujud tilawah apa semua, tak balik-balik intikaf baca Quran sampai keluar sekejap pun ambil uduk buang air je. Ambil uduk dan buang air. Sampai ke hari sembahyang Jumaat terus sembahyang baru balik. Mana sunnah tu? Dah tak ada dah orang boleh buat. Untuk dapat seekor lembu, seekor unta. Untuk dapat pahala seolah-olah korban seekor unta. Kita nak keluar satu bahagian pun menggigil. Ni dapat pahala seekor unta. Daripada subuh tak balik-balik. Daripada sembahyang subuh sampai ke sembahyang Jumaat. Mana sunnah tu? Oh tak apalah, kerja. Okeylah, kita kurang kerja. Boleh tak datang pukul 9? 9 datang solat Jumaat pukul 9. Nak dapat korban lembu. Tak boleh juga. Okeylah, tak apalah. Boleh tak datang pukul 11? Nak dapat kambing jantan. 11 sampai 12 macam tu lah kot. 10.30 ke. Bahagikanlah jarak masa tu. Oh tak boleh juga. Okey tak apalah, dapat ayam pun ayam lah. Boleh tak kata 12? Tak boleh juga. Sekarang ni Allah ajar kita, boleh je kau buat sebenarnya. Boleh je. Dulu tak boleh tu sebab
bukan masalah sebenarnya bila kita fikir balik. Yang masalahnya bukan coronavirus. Yang masalahnya iman kita. Bukan coronavirus mengganas, tapi iman kita yang semakin pudar sebenarnya. Sebab dengan ada coronavirus ni, banyak benda masa kita banyak, dan banyak benda yang kita boleh sedar. Rupa-rupanya yang masalahnya bukan virus. Masalahnya iman yang bermasalah. Sebab apa? Sebab amaran yang Allah bagi ni, masjid tak penuh juga. Tak habis buat kuota yang dah jarak pun tak habis juga. Oh yo. Sepatutnya penuh. Sepatutnya berebut dekat luar. Sepatutnya. Tak ada. Sama juga macam tu lah. Bimbang takut Allah hantar gelombang yang kedua. Mungkin lagi lama. Itu yang kita boleh risau. Nampak macam banyak lah. Tak bimbang sangat Allah hantar gelombang yang kedua. Bila tak sedar juga, tak ambil iktibar, tak ambil ibrah juga, maka Allah akan hantar gelombang yang kedua. Waktu tu, masa tu kita akan sangat menyesal. Pastinya biasanya kalau gelombang kedua ni lebih parah pada gelombang yang pertama. Tsunami macam tu kan. Proof sekali. So kali yang kedua tu lagi teruk. Gelombang yang kedua tu lebih teruk. Dulu imam biasa dia akan pesan kat kita, istawu wa'tadilu, luruskan dan rapatkan saf. Kita fikir apa kita buat? Kita makmum, apa buat? Tak peduli pun. Biasalah tu dia cakap sebelum nak sembahyang. Bukan cakap saja-saja, suruh tengok tu, mate. Suruh, maksudnya jangan duduk berangan je. Tengok maksudnya bersedia untuk sembahyang. Bila kalau kata dah sama pun tengok juga tu, mate. Supaya adalah sesuatu kita buat untuk sembahyang. Bukan kita duduk bila nak takbir duduk fikir benda lain. Maksudnya buat sesuatu untuk sembahyang. Nak baca qul a'udzu birabbil nas ke baca. Yang penting perbuatan kita ketika dalam shaf, iaitu perbuatan yang kita nak sembahyang. Tujuannya untuk sembahyang sekejap lagi. Bukan duduk saja. Kalau duduk saja dia akan berangan. Itu yang tak khusyuk. Dia akan fikir benda lain. Imam cakap apa tak tahu. Mesti tahu. Yalah tahu luruskan dapat shaf. Dia tak lurus pun. Dia duduk buat benda-benda lain. Okey, kita tak peduli. Istawu tadilu, orang makmum tak peduli pun. Saya duduk kadang-kadang memang saya duduk perasan. Memang duduk perasan. Bila kita sebut istawu tadilu, tak peduli. Tak peduli dengan saranan tu. Semua juga sebelum naik khutbah kan, khatib bila lagi kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tapi semua orang tu buat apa? Itu suruhan, iaitu suruh selawat. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selawat pada Nabi. Wahai orang beriman, woi mana yang beriman, selawatlah atas Nabi dan ucap salam sejahtera. Ada tak orang selawat? Berapa orang? Yang banyak semua tak peduli pun apa saranan tu. Sama juga istawu tadilu, luruskan dapat kasar. Tak peduli kan? Oh sekarang tak peduli. Allah tak benarkan kita dah duduk rapat-rapat. Dulu kau tak peduli sangat. Tak ada apa, tak benar. Kalau kita fikir banyak benda. Banyak benda. Kita sekarang boleh luruskan. Lepas ni silap-silap Allah tak bagi luruskan. Tengoklah, tak tahulah macam mana nanti. Lepas kajian terbaru telah dibuat. Dia tak boleh jarak 1 meter tu dia mesti macam ni. Contohlah, tak tahu kan. Masa tu ambil tak boleh lurus, tak boleh rapat dah. Sekarang masih lagi boleh lurus, rapat je tak boleh. Allah suruh kita fikir. Allah suruh kita fikir. Peringatan bagi kita sibuk dengan dunia. Alasan kita cari rezeki. Dan Allah ajar kita dengan COVID-19 ni, iaitu bahawasanya yang memberi rezeki adalah Allah, bukan kerja. Kena belajar tauhid dalam masalah ni, iaitu makhluk tidak boleh mendatang apa-apa bekas. Makhluk tak memberi bekas. Kalau orang kampung dulu, kalau duduk lepak-lepak dekat wakaf, kat satu wakaf, orang tiba-tiba panggil gerai. Dia lepak-lepak. Tapi orang dulu lepak-lepak pun mengaji sifat 20. Dia selalu duduk sebut kat mulut dia. Kami dulu kecil-kecil je, tak faham masa tu. Kata, kita ni dia sebut lah satu cerita pasal tinggi-tinggi biasalah geng-geng ni. Lepas tu kata kainat tak memberi bekas. Tak benda kainat tak bagi bekas. Orang lama je tahu kainat tak bagi bekas. Kainat tu makhluk lah, kita lah. Tak memberi bekas pun kita ni. Kita tak memberi bekas. Dengan maksud, rezeki yang kita dapat semua daripada Allah, tidak bergantung pada usaha dan ikhtiar kita sekalipun. Usaha dan ikhtiar kita yang kita lakukan kerana kita ni hamba. Bila hamba, dia ada kewajipan hamba, iaitu melakukan usaha dan ikhtiar yang dipanggil, yang disuruh juga pada kita, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu kena manji tauhid. Memang kita disuruh untuk usaha dan ikhtiar, tapi usaha dan ikhtiar kita langsung tidak memberi bekas. Tidak, mutlaknya hak milik Allah. Iaitu rezeki yang kita dapat tak ada kena-mengena pun dengan usaha dan ikhtiar kita. Allah bagi, dia nak bagi. Dia akan bagi ikut kehendak dia nak bagi. Cuma kita ada arahan yang lain, iaitu engkau hamba buat cara hamba, jangan jadi macam Tuhan. Iaitu hamba buat. Kalau buat macam mana? Dapat ke rezeki? Rezeki aku tentukan. Engkau buat ke, engkau tak buat ke, kalau aku nak bagi aku bagi. Tapi engkau hamba kau kena buat. Wih, apa macam ni? Sepatutnya kalau buat baguslah bagi, kalau tak buat tak bagi. Tak.
Kalau kau buat ke kau tak buat, tetap aku, kalau aku nak bagi, aku bagi. Iaitu usaha ikhtiar kau tak datang bekah pun. Cuma kau hamba, aku suruh kau usaha ikhtiar. Apa jadi ni? Tak guna lah kita. Lah, baru tahu kita ni tak guna. Kita ni tak ada nilai pun. Kita mana ada nilai? Kita tak ada nilai pun. Kerana semua qada dan qadar kita telah ditentukan oleh Allah sejak azali lagi. Kita ni tajalli je. Kita ni macam apa dia panggil? Wayang kulit. Wayang kulit tu yang bergerak tu ada tok dalam yang main ni. Lepas tu bunyi suara dia. Kita yang tu dok gerak-gerak kita ni. Dia tak ada pun, dia tak boleh nak buat apa pun ni yang kertas tu. Yang duduk angkat macam tu. Dia tak boleh buat apa pun. Yang buat tu. Yang duduk kat atas. Oleh kerana tu, kita kata kita usaha ikhtiar, maka Allah ajar kita, kau lupa dah. Biasanya kau akan bersyukur dengan apa yang ada, dah lupa aku. Kau bersyukur dekat nikmat, bukan kepada mun'im, bukan kepada yang memberi nikmat. Kau bersyukur dengan nikmat itu. Dan kita sebut apa? Alhamdulillah, syukur nikmat. Kita syukur dekat nikmat tu. Tengok nasi sedapnya, makan kenyang. Alhamdulillah sedapnya nasi. Lupa Allah, kita syukur dekat nasi tu. Pemberi nasi tu tak ada. Tak ada, dah hilang. Tak sedar, hilang. Kita tu banyak bersyukur dengan nikmat. Sedangkan kita kena bersyukur dengan mun'im, pemberi nikmat. Kita dah lupa. Jadi kita kata bahawasanya rezeki tu Allah bagi, kita kata. Tapi rasa kita tak ada pun. Maka Allah letak kita dalam rumah bagi orang yang tak boleh keluar. Tak boleh keluar 3 bulan. Tak mati. Dulu cakap, tak kerja biar nak makan apa? Makan tu maksud hidup matilah makan tu. Sebab pasal makan maksudnya hidup matilah. Kalau tak kerja nak makan apa? Kena kerja. Okey, apa dia panggil? Adat kata tak ada masalah. Memang kita bercakap adat. Hati kita apa masa tu? Kalau kita korek i'tiqad, kita akan kata rezeki daripada Allah, betul. Tapi ketika kita bercakap tu tak ada rasa tu. Maka dari segi i'tiqad kita masih lagi kita benar, masih lagi beriman. Cuma tak ada rasa. Ma fi qalbi ghairullah tu tak ada. Ma fi qalbi ghairullah, dalam hati tak ada melainkan Allah, tak ada. Waktu tu kita akan kata, "Tapi kalau tak kerja, nak makan apa?" Korek i'tiqad, korek tanya. Oh, dia tahu semua daripada Allah. Maknanya akidah dia betul lah. Cuma ketika dia sebut tu, tak ada. Dia memang rasa rezeki tu lah yang bagi. Rezeki tu lah yang menghidupkan dia. Jadi kalau tak kerja, tak adalah rezeki. Akidah masih lagi betul. Ada akidah yang terus tak betul pun ada juga. Tapi tak ramai yang kata, rezeki tu lah yang bagi kenyang. Rezeki, tak ada orang cakap yang tu. Bila korek tu betul, tak pun salah. Tapi waktu tu, masa dia sebut tu tak ada. Maka lalai lah, dia nama orang lalai. Orang lalai. Bila orang lalai, bila dia kata macam tu, tapi tak kerja, nak makan apa? Nak bayar rumah macam mana, nak buat macam mana? Tiba-tiba Allah bagi tak boleh keluar rumah 3-4 bulan. Tak mati. Bukti bukan kerja kita bukan rezeki itu yang menghidupkan kita, tidak. Tak mati, malah boleh makan, malah bertambah berat badan. Bukti bukan yang kita kata rezeki itulah, kalau tidak macam mana nak makan, nak soru kalau tak kerja. Bukan majikan yang bagi makan, bukan Allah yang bagi makan. Secara perasaan, secara rasa, bukan secara cakap semua orang cakap dah lama dah, tapi rasa tu tak ada. Bertambah berat badan. Loh, sepatutnya tak kerja kau kering ataupun mati. Ini tak kerja, makin bertambah. Duit pula dapat, tak kisahlah. Allah hantar melalui kerajaan, bagilah itulah ini. Allah hantar apa nama ni, setempat punya taman tu dia akan hantar macam-macam orang nak buat. Tapi yang pentingnya tak mati. Kat situ kita dapat tahu, bukan kerja tu yang kata kena kerja, kalau tak nak ada rezeki macam mana? Tidak. Kerja ke tak kerja ke, kalau Allah nak bagi rezeki, Allah akan bagi. Habis tu lebih baik tak payah kerja. Tidak, kita ada tuntutan lain, iaitu Allah suruh kita usaha dan ikhtiar. Tapi usaha dan ikhtiar tidak memberi bekas. Dengan kita usaha banyak, Allah bagi banyak. Tidak, Allah bagi tu tak ada kena-mengena dengan usaha kita. Allah tak terikat pun dengan kita macam tu. Kita buat kerja, bagusnya dia ni, kita bagi dia rezeki banyak sebab dia buat kerja sungguh-sungguh. Tidak, kalau faham macam tu, wajib belajar tauhid balik. Kalau kata kita buat banyak, Allah tak tahu, Allah dah bagi kita qudrah, iradah, mata, penglihatan, panca indera, kekuatan, semua Allah bagi kita. Maka Allah kata buat yang ni, jangan buat macam ni, usaha, jangan merompak, jangan apa, usaha, ikhtiar, dengan sebab tu nanti aku bagi rezeki. Kita pun faham, jika Allah dah bagi semua panca indera,
Semua Allah dah bagi kekuatan, modal lah Allah bagi kat kita. Tapi Allah tak tahu lagi apa yang akan terjadi. Kemudian kita pun buat baik. Allah pun tengok, oh bagusnya dia buat baik dan dia kerja. Maka Allah bagi. Maka sifat ilmu Allah habis. Kesempurnaan sifat ilmu Allah hancur. Iaitu ilmu Allah tak tahu benda yang akan datang. Sedangkan ilmu Allah sangat berpengetahuan lah kita kata. Sama ada yang sekarang, yang akan datang, yang sebelum, semua dalam ilmu Allah. Jadi Allah tahu dah kita nak buat apa semua dah. Jadi maknanya kita buat ni tak ada, memang tak ada. Kita kena faham tu daripada peristiwa kita duduk dalam rumah. Kita duduk dalam rumah, tak kerja tak apa, kita tetap dapat rezeki juga. Yang mana rezeki daripada Allah. Bukan duit tu yang bagi rezeki, bukan duit tu dengan ada duit tu, tidak. Tanpa duit pun kita boleh makan. Ada orang bagi macam-macam sumber yang lain. Yang mana sumber rezeki adalah Allah. Kat situ kena mengaji sikit lah tu dalam bab qudrah dan iradah, ataupun mengaji rukun iman yang ke-6 dalam masalah qada dan qadar. Ramai orang salah faham bab ni. Ada yang jadi qadariyah, ada yang jadi jabariyah, ada yang jadi murji'ah, macam-macam. Paling ramai mu'tazilah. Daripada ayat tu lah, manjada wajada tu lah. Siapa usaha dia dapat. Siapa tak usaha, tak dapat lah. Mafhum mukhalafah dia. Usaha dapat, tak usaha. Manjada wajada tu siapa usaha bersungguh-sungguh dia dapat. Jadi kalau mafhum mukhalafah, maksud dia sebalik, kalau tak usaha tak dapat. Ish. Cakap adat okey, ni pegang, saya pasal pegang. Memang cakap adat, kau tak kerja, kau nak makan apa? Tak ada apa, okey je. Dalam hati, semua daripada Allah. Adat cakap memang macam ni, macam, hujan jangan keluar, jangan nanti basah. Yang membasahkan Allah. Tapi cakap adat tak ada apa lah, jangan keluar panas nanti demam. Yang bagi demam kan Allah. Weh, adat cakap tak apa. Saya cerita pasal pegang. Cakap memang kita atas dunia nak cakap macam tu. Takkan kata, jangan keluar nanti basah, tapi sebenarnya Allah yang memberi basah. Mana ada orang cakap macam tu? Pegang dalam cerita lain. Adat cakap, kadang orang ekstrim sangat sampai bercakap pun tak boleh. Janganlah macam tu, bawa laju-laju nanti mati. Accident mati oi. Aku dah lah tak ada kawan, kau seorang je kawan aku. Kalau kau mati macam mana? Semua hidup dan mati Allah yang tentukan. Ada orang cerita adat cakap lah. Memang Allah, bukan hidup dan mati, semua. Engkau ada bercakap tu pun Allah tentukan. Nah, dia terlebih pula. Ada yang terlebih tu. Adat cakap tak ada masalah. Saya cerita pasal pegangan tu. Kadang-kadang adat cakap kita termasuk dengan pegangan kita. Maka pegangan kita tak sempurna tu. Tak sempurna. Jadi sebelum ni kita sibuk menjaga kesihatan kita yang zahir. Kita menjaga kesihatan kita yang zahir. Kita abaikan kesihatan akidah kita. Akidah kita sakit, iman kita sakit. Kita tak berapa minat nak mengaji tauhid. Kita tak berapa kenal yang kita sembah. Zat yang kita sembah, diri yang kita sembah. Kita tak berapa nak kenal. Kita sekadar follow ikut arus orang semayang, kita semayang. Dah tua mestilah semayang. Macam tu lah pula. Bukan dah tua semayang, umur 15 balik, umur 14, 13 balik dah kena semayang dah. Mestilah kena selalu datang surau. Bukan umur 13, 12 balik dah kena datang surau dah. Datang surau masjid dah. Mestilah kena semayang. Dah baik dulu, tak peduli sekarang dah kuluk. Follow je, ikut arus. Bukan macam tu. Kena ngaji tauhid, kena kenal. Imam semayang, mungkin sembahyang, disembah Allah. Betul. Tapi mungkin makmum yang semayang, sembah dinding. Sebab imam kenal Allah. Makmum sembah dinding kan? Sebab dia tak kenal Allah. Dia sembah dinding ni atau dinding Kaabah tu dia sembah. Jadi oleh kerana tu, bab tu Allah ajar kita supaya kita sempurnakan pengajian iman kita. Rukun iman yang ke-6 kena mengaji sungguh-sungguh. Rukun iman percaya pada Allah rasanya tak ada masalah sangatlah dekat Malaysia ni. Yang ke-6 tu ada masalah. Qada dan qadar. Kemudian habiskanlah kenal sifat-sifat Allah supaya kita tidak meletakkan Allah itu, sifat-sifat Allah itu kepada sifat yang tak layak. Jadi wajib kita belajar. Jadi bab tu dan supaya kita jaga zahir, kesihatan zahir, dan okeylah kita jaga kesihatan batin kita. Alright. Ini tak zahir jaga, batin tak jaga. Allah ajar kita juga supaya sentiasa kena ingat dia. Ma fi qalbi ghairullah, sentiasa kena ingat Allah. Boleh ke sentiasa kena ingat Allah 24 jam? Macam tak logik kan? Kita naik motor, naik kereta dah lupa kan? Tengah nak pasang signal, tengah nak buka aircon, tengah nak, kan dia nak makan, jom makan, jom ajak makan, masuk rumah, kan dia kan paling senang ingat Allah ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, waktu tu paling senang ingat Allah. Senang. Tapi lepas Allahu Akbar, habis hilang lah. Masuk Tesco lah. Sebab nak beli barang sekejap lagi, terus merayau. Kita punya tu.
Tapi ketika ada orang ketika sembahyang masih lagi boleh ingat Allah. Sedangkan sepatutnya dalam hati kita tak ada melainkan Allah 24 jam. Boleh ke? Macam tak logik, macam tak boleh kan? Boleh. Buktinya coronavirus. Kalau kita keluar rumah, terus kita ingat, kena jarak, kena apa. Mana ingat coronavirus lah. Ingat pada virus lah. Kalau ingat pada makhluk boleh tiap-tiap saat, ingat pada Allah takkan tak boleh. Anak nak keluar rumah, terus kita bagi tahu dia, jangan lupa mask tu. Boleh pula. Masa suruh ingat. Jadi kalau nak keluar rumah, ingat Allah keluar. Jangan buat dosa. Boleh je sebenarnya. Kita boleh ingat 24. Orang batuk. Kita turun lagi jauh. Kenapa? Kita ingat virus tu. Sentiasa kita buat apa sekarang ni, semua kita boleh ingat virus. Bila kita boleh ingat virus tu 24 jam, Allah pun boleh kita ingat. Tak ada masalah. Kita akan boleh ingat Allah. Tapi kita yakin tak Allah itu ada? Mesti lah yakin. Kau tidak jadi kafir. Nak tanya, kita yakin Allah tu ada, Allah tu wujud sebab takut kafir ke sebab kita memang tahu? Kalau cari bukti rasanya banyak sangkut ni. Buat apa bukti Allah itu ada? Bukti wujud Allah. Ada alam ini. Orang kafir kata ada Tuhan dia sebab ada alam ni juga. Kat situ dah sangkut dah. Orang kafir kata ini Tuhan Murugan yang buat bumi ni. Dia boleh dakwa. Apa bukti sebenarnya Allah yang buat bumi? Kerana bukti kita kata Allah itu wujud kerana ada alam ini. Okey, kita kaitkan Allah dengan alam ini. Okey, orang kafir kata Tuhan dia ada, bukti Tuhan dia ada sebab ada alam ni juga. Apa beza kita dengan dia? Tak dapat pun. Tak dapat betul-betul pegang yang mana satu. Dia dakwa dia, kita dakwa kita. Kat situ dah sangkut dah. Jadi, maknanya kita dapat membuktikan bahawasanya waktu coronavirus ni bukti Allah itu wujud. Kita dapat boleh bukti. Kita pernah tengok virus berapa kali? Coronavirus. Yakin tak virus tu ada? Maknanya kalau tak tengok pun boleh yakin. Tak tengok pun boleh yakin. Kan? Tak tengok virus, boleh yakin. Memang bentuk dia macam ni, macam tu. Tu tengok TV. Ya ke tidak tahu. Kita tengok sendiri, ambil apa? Mikroskop, skop tu yang tengok tu jadi besar tu. Tu kita tengok sendiri. Kalau yang tengok sendiri, okey dia beryakin virus tu ada, coronavirus ada. Yang tak tengok, kita ramai tak tengok pun. Macam mana kita boleh yakin ada? Telah diberitahu oleh sekumpulan orang yang bidangnya bidang kedoktoran, dia bagi tahu ada satu makhluk Allah yang sangat halus, yang kita tak nampak. Nak tengok pun dia kena pakai alat-alat, dia bagi tahu dan kita percaya dekat dia. Kita boleh, Allah tak pernah berapa kali jumpa Allah? Tak pernah. Percaya ke Allah ada? Ada, wujud. Kalau boleh percaya virus, macam mana boleh percaya Allah ada? Boleh lah. Asal pula tak pernah jumpa pun boleh. Boleh. Kerana setakat doktor WHO kafir semua tu pun kita boleh percaya kerana bidang dia tu. Ini Nabi SAW bagi tahu yang bahawasanya Allah tu ada. Takkan tak boleh percaya makhluk yang semulia-mulia makhluk. Nampak? Itu cara kita nak faham sikit. Banyak perkara ni. Cara kita nak faham apa yang berlaku. Kalau tidak sekadar kita dapat itulah, sakit, seronok gitu, bukan seronok lah. Dapat berpengalaman, nanti dah elok, nanti kita boleh cerita ke anak cucu, ada sekali tu kami tak boleh keluar rumah. Macam tu je lah. Tak meningkat pun keimanan. Sedangkan apa yang berlaku ni sepatutnya meningkatkan keimanan kita. Sebab tu, kita maknanya bukti Allah itu ada. Kita boleh bukti walaupun tak boleh tengok. Sebab ada orang kafir kata, mana Tuhan kau? Sembang kencang. Tak nampak Tuhan, kata Tuhan ada. Ni bukti. Mana virus? Berapa kali kau tengok virus? Cakap balik kat orang kafir. Berapa kali kau tengok virus? Tak tahulah, diorang bagi tahu. Sekarang samalah juga. Boleh percaya tu, tiba-tiba aku cakap bahawasanya Allah itu ada, kau tak boleh percaya pula. Kau ni apa? Bias. Kat situ antara beberapa perkara yang malaikat roket atid kita nampak? Tak nampak? Percaya? Macam susah nak percaya. Kalau boleh percaya virus, percayalah roket atid ada. Seraplah dekat hati kita macam mana kita serap virus tu ada. Jadi kalau kita percaya dengan sebenar-benar, kita percaya seperti kita percaya coronavirus, macam tu juga kita percaya roket atid yang ada, tak buat jahat lah lepas ni. Kan kita duduk kat kawan kita bersin, batuk, kita jauh. Okey, kita pergi, ramai 2-3 orang pergi tengok tengah mengumpat. Ada kiri kanan, kita lagi jauh sepatutnya. Tapi tak, kita join sekali. Ya ke? Asal tak cakap kat aku, asal tak panggil aku. Tak cukup koram ni. Kenapa kita tak rasa kiri kanan ada? Nak buat maksiat. Kita tengok. Kita lalu. Kawan kita datang, datang nak peluk. Kita tak tahan jauh.
Okey, datang lalu perempuan datang seksi apa? Tunduk pandangan. Boleh kita tunduk? Kerana ni tak nampak di kiri kanan. Tak nampak? Ada. Kau ni yakin macam real? Memanglah. Sebab tu kau nampak tu tadi, kau nampak tak tadi? Ada kawan tadi tu dia datang nak peluk, aku tolak jauh. Aku boleh nampak sedangkan ada virus, sedangkan aku tak nampak pun virus tu. Datang pula ujian maksiat ni, maksiat mata. Boleh lah maknanya. Aku tahulah ada kiri kanan, aku tahu. Sama je. Banyak perkara. Tengok. Oh, tak boleh. Kita nak kena berhenti. Yang terakhir sekali. Nak kena berhenti lah. Kan sejam lah. Yang terakhir sekali saya nak buat satu cerita. Secara ringkas. Saya cerita 2-3 tempat dah cerita ni. Sebenarnya perkara yang berlaku ni telah berlaku pada zaman dahulu. Zaman Nabi Ibrahim. Telah berlaku perkara ni dulu. Yang mana waktu tu raja tu dia tak ambil iktibar. Rakyatnya tidak ambil iktibar daripada yang berlaku. Dia tak ambil ibrah apa yang berlaku. Akhir sekali Allah hancurkan mereka. Takut kita jadi macam tu juga. Ceritanya, kita tahu Nabi Ibrahim, dia duduk di zaman Namrud. Raja Namrud. Yang mana raja ni, yang nak bakar dia tu, yang tak terbakar tu. Dia tahu setelah dia nak bakar Nabi Ibrahim, kerana memecahkan berhala tu, apa nama ni, tapi tak terbakar, dia dah tahu akan datang nanti, akan ada penentang. Sebelum ni tak ada. Namrud ni dia mengaku Tuhan. Namrud dia mengaku Tuhan. Aku Tuhan. Dia macam Fir'aun. Dia mengaku Tuhan. Kemudian bila Nabi Ibrahim dah besar dan pergi berdakwah, dia akan berdakwah ke Namrud ni. Budak kecil ni dulu aku bakar tak mati. Budak ni. Tapi dia datang dakwah, bagi tahu kembali pada Allah. Dia tak, aku Tuhan. Nabi Ibrahim dakwah, saya pendekkan cerita. Apa nama, dalam Quran dia sebut cerita ni. Dia kata Nabi Ibrahim dakwah macam-macam. Antaranya dia kata Tuhan aku boleh menghidupkan dan mematikan. Kata apa nama Namrud, aku pun boleh hidup matikan sebab aku Tuhan. Ambil dari pertahanan kita dua orang. Tak depan. Tuhan kau dapat menghidupkan dan mematikan kan? Kau tengok aku Tuhan dan aku dapat menghidupkan dan mematikan juga. Bak pedang je. Cum, dia bunuh. Aku telah mematikan dia. Kau seorang, bla 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 bla. Aku telah menghidupkan dia. Lawyer buruk. Tu kau menghidup matikan. Nabi Ibrahim, oh kau lawyer buruk. Tuhan aku dapat menerbitkan matahari dari timur turun dekat barat. Kalau engkau betul, engkau terbitkan dari barat. Apa terbenam kat timur. Oh, dalam Quran tersebut ada satu ayat tu kata macam terlekat. Terkejut. dalam surah. Terkejut apa Namrud, tak boleh jawab. Kemudian tak boleh jawab, tak aku Tuhan juga, aku Tuhan. Kemudian datang diutus malaikat untuk berupa seorang lelaki, aku adalah malaikat daripada Tuhanmu. Bertobat. Tak bertobat juga. Malah teruknya Namrud ni, dia bukan kata dia Tuhan. Dia paksa rakyat dia mengaku bahawa dia Tuhan. Siapa nak jumpa dia, menteri-menteri nak jumpa dia, semua rakyat nak jumpa dia dengan satu syarat. Iaitu datang mengangkat. Masuk dalam tempat tu mengangkat. Tempat dia mengangkat daripada sampai ke dia, sampai ke singgasana dia, dia ambil kaki dia, dia pakai kasut, ambil kaki dia letak atas kepala. Okey, bangun. Kau nak apa? Aku akan tunaikan permintaan kau. Kampung kami ada masalah gini-gini. Tak ada longkang apa. Buat longkang, settle. Next. Macam itulah. Oh, kurang hajar. Pertama dia tanya dulu, siapa Tuhan? Engkau Tuhan. Okey. Mengangkat sampai depan, letak kaki atas kepala. Apa ni? Okey, apa masalah? Aku selesaikan masalah kau. Betul tak aku Tuhan? Ya, betul. Macam itulah. Itu perangai dia. Sehingga datang Nabi Ibrahim, datang malaikat untuk beri peringatan. Tak dengar juga. Macam kita banyak datang peringatan. Sehingga sekali tu, akhir tu, malaikat bagi tahu, kalau kau dah mengaku Tuhan, tak apalah. Tuhan yang sebenar nak berperang dengan kau. Tuhan aku nak perang kau. Kau kata kau Tuhan kan? Tuhan aku nak perang. Jadi sebelum, dalam masa 3 hari bertobat. Bertobat dalam masa 3 hari, kembali balik, tak jadi perang. Mana dia nak perang pun perang lah, dia kata. Ya tu, ada ke Tuhan? Tak pernah nampak pun. Okey, dalam 3 hari, tentera Allah akan datang menyerang. Sediakan bala tentera tu. Dia yang hebat-hebat. Ini yang kita nak kena dengan sekarang ni, macam coronavirus. Waktu tu, agak-agak orang tahu tak ada virus ke tak? Berapa ribu, 5,000 tahun lepas. Agak-agak ada tak orang tahu virus tak virus? Tak tahu lagi. Jadi apa yang paling kecil waktu tu? Nyamuk. Sekarang yang paling kecil virus. Akan datang lagi 100 tahun, katalah tak kiamat lagi 100 tahun. Yang paling kecil mungkin benda lain ya. Nanti Allah uji dengan benda lain tu. Yang apa orang tahu? Waktu tu paling kecil adalah nyamuk. Nyamuk adalah paling halus waktu tu. Yang orang kenal. Jadi Allah hantar yang paling kecil. Allah hantar nyamuk. Waktu tu panas.
siang setelah 3 hari. Allah hantar nyamuk, banyaknya gerombolan nyamuk, panas tu, bawah tu jadi redup. Maknanya nyamuk tu tutup matahari tu jadi redup. Asal redup ni, tengok, wish, hitamnya nyamuk. Tentera dia, rakyat-rakyat dia yang sokong dia semua, kena sengat pula, kena gigit dengan nyamuk tu, isap darah, kena denggi, mati. Kot macam tu kot. Pakat mati, ramai mati. Ada ramai yang selamatkan diri, ramai. Maka Allah itu Allah uji dia. Setelah macam-macam setelah macam-macam peringatan diberi. Kemudian dia tengok, tak boleh jadi, mati-mati je, selamatkan diri. Tak boleh, kalah aku ni. Maka dia lari. Namrud ni dia ada buat satu tempat, yang tempat tu tertutup, bilik yang dia kata kalau jadi apa-apa dia akan selamat dalam tu. Kita panggil bilik kebal lah kot sekarang ni kan. Macam tu lah. Dia buat. Dia lari nak masuk dalam tu. Sebab dia tengok semua dah pakai jatuh tumbang. Dum tumbang pas seorang-seorang. Oh kalah, tak boleh jadi ni. Nak tembak apa? Nak panah apa? Dia lari. Ni Allah hina dia dengan Allah hantar seekor nyamuk. Yang ramai-ramai yang tengok nyamuk tadi, Allah hantar seekor nyamuk. Nyamuk tu Allah hantar untuk pergi kejar. Dia lari dia kejar. Maka Allah hantar yang nyamuk tahu. Dalam banyak-banyak nyamuk, itu nyamuk yang paling cayang sekali. Yang paling lemah. Nyamuk yang tempang. Dah lah nyamuk tempang kaki dia. Kaki tak cukup. Allah nak hina dia dah. Aku nak kalah kau dengan benda ni. Dah nak masuk tu, nak tutup pintu dah. Baru nak masuk, syup, dia masuk. Sup. Ada dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan masuk ke telinga, riwayat kedua masuk ke hidung. Nampak? Coronavirus masuk ke mana? Kau tu juga. Sama je cerita ni. Pop masuk duduk kat dalam. Dia kata, mana nyamuk tadi? Rasa macam ada, tapi senyap. Mati kot dalam telinga. Mati kot dalam otak lah kita panggil. Dalam ni. Mati kot. Masuk. Lepas tu dia tengok, dah reda, dia keluar. Semua kita tengok ramai. Tak apa, kita akan bangunkan balik negara kita. Ekonomi dah merudum. Kita samalah. Sama je. Ekonomi dah habis, semua ramai mati. Sama juga. Tak apa, kita akan bangunkan balik. Masih lagi tak sedar, kita akan bangunkan balik negara kita. Jangan risau. Ini bukti aku Tuhan. Sebab kau tengok aku tak mati, relax ke? Dia tak beritahu lah ada benda dalam kepala dia. Sebab dia senyap je. Sekali datang nak membangunkan negara balik, Allah bagi ujian lagi. Masa dia kata, siapa Tuhan? Engkau Tuhan. Bila masuk ke telinga, masuk ke hidung, dia duduk dalam ni. Bila sebut, dia tanya, siapa Tuhan? Nyamuk tu dengar. Nyamuk tu bising. Dalam kepala dia. Lepas tu gigit. Kalau kat sini sedapnya garu. Kalau dalam ni macam mana nak garu? Nak goit telinga? Tak boleh. Macam nak garu? Tak boleh. Tak boleh. Bunyi, gigit. Sudah nak buat macam mana? Buat juga lah. Lama tak dengar. Kuat bunyi. Bunyi. Apa nak dengar macam mana ni? Saya pendekkan cerita lagi. Cerita ni panjang. Cerita ni lebih setengah jam. Saya pendekkan lagi cerita ni. Lepas tu dia tak reti nak buat apa, dia menampar. Sebab tension. Senyap nyamuk. Idea. Datang masuk, tak sedar lagi tu. Nampak? Sikit-sikit. Allah bagi kita sikit-sikit. Tengok, Allah hina kita sikit-sikit. Allah bagi uji, suruh kita kembali balik. Sama, sikit-sikit. Dia tak sedar lagi. Datang, siapa Tuhan? Bunyi, pum, dia menampar dia. Gaji kita pahal. Gila ke apa? Kita jumpa kat dia menampar diri dia sendiri. Datang berhari-hari, lama-lama sekali dah tak load. Kena beberapa kali. Pom. Datang, menampar diri dia. Sebab bunyi. Dapat tampar senyap. Lama. Saya pendek lagi cerita ni. 10 kali. Baru senyap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Datang, siapa Tuhan? Engkau Tuhan. Mengangkat. Letak kaki, bunyi bising ni. Kejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gila. Raja kita dah gila dah lah. Bengkak dah muka ni. Satu keistimewaan Namrud, dia macam Firaun juga. Iaitu dia tak pernah bersin. Dengan maksud dia tak pernah demam, tak pernah sakit walaupun sekali. Seumur hidup. Sebab tu antara ulama' kata yang tak pernah sakit ni hati-hati. Yang tak pernah demam, hati-hati. Risau. Bukan dia kena risau. Bukan kata, engkau ni macam Namrud sebab tak pernah sakit. Bukan. Kena risau. Tak boleh lah. Kita semua sakit lah. Sakit perut, sakit itulah, cirit, birit lah, sakit kepala lah, macam-macam. Kalau sakit tu, normal lah. Kalau tak sakit seumur hidup, hati-hati. Cukup hati-hati je. Ya Allah, sakitkanlah aku sikit. Tapi jangan sampai mati, ya Allah. Sakitkanlah. Tu lah kot. Minta sikit lah. Bagilah aku demam. Sekali nak rasa demam juga, ya Allah. Sekali demam biasa-biasa, ya Allah. Mungkin kita kena doa macam tu kot. Sebab yang tak sakit ni, Firaun, Namrud. Jadi bila dia macam tu, dia dah akhir sekali, datang lagi. Lama-lama, lebih 10 kali pun tak load juga. Pendekkan lagi cerita.
Datang lagi, bising lagi, akhirnya dia tak tahu nak buat apa. Macam mana saya nak pendekkan cerita? Dia ambil kasut dia ambil capal, dia ambil slipper dia tadi yang dia pakai, yang letak atas kaki, atas kepala orang tu, ambil capal tu, pum, pukul muka. Senyap. Oh, sekali je. Lega muka aku, kata. Tadi menampar 10 kali. Ni pakai capal apa kasut dia sekali je. Oh, lega. Datang, mengangkat. Siapa Tuhan? Engkau Tuhan. Mengangkat. Ambil slipper dia. Slipper yang dia pijak tu saja. Dia try slipper lain tak boleh. Pum, Allah makin hina dah. Dah makin nampak dah. Biasa kalau kita dah nampak dah. Kita boleh fikir lah. Tapi Namrud tak pernah sakit. Dia tak rasa lagi. Lama sama juga cerita. Saya pendekkan lagi cerita. Lama-lama tak cukup sekali, kena 10 kali. Saya pendekkan lagi cerita. Nak habis kali nak kena pendek cerita. Akhir sekali, tak lut dah. Datang, siapa Tuhan? Tak sedar lagi. Engkau Tuhan. Tuhan selipar. Kan ada Tuhan tukul lah. Ni Tuhan selipar. Menampur muka dengan selipar. Mengangkat, tak boleh tak? Habis yang terakhir sekali, ada seorang ni, dia memang tak khawatir dengan Namrud, sebab Namrud dah ambil isteri dia, dah bunuh anak dia dan sebagainya, dah hantar dia berperang jauh-jauh. Lepas tu, lepas hantar perang jauh-jauh, dia ambil bini orang tu. Dia marah lama dah lah, tapi tak boleh buat apa raja. Dia dah tahu cerita ni, telah viral cerita ni. Dia pakai selipar besi. Pakai jalan punyalah lengoh, 1 kilo kot satu. Jalan. Ampun tuanku, saya nak jumpa, ada masalah sikit. Wah, bagus-bagus. Siapa Tuhan? Engkau Tuhan. Mengangkat. Angkat pergi. Bukan, sebelum tu. Akhir sekali dia tak tahu nak buat macam mana. Sebelum cerita tadi, sebelum dia tak nak buat macam mana, dia kata, tolong ambil selipar kau tanpa aku. Dia pakai selipar orang tu pula, orang yang datang. Orang yang datang tu sebab dah terlalu gatal, dia ambil selipar, orang tu ambil selipar, orang tu pantai. Pum, baru senyap. Kat situ dulu. Kena selipar orang pula. Selipar orang yang datang. Selipar dia dah tak load. Kemudian dengar cerita tadi, dia dapat tahu, pakai selipar cantik. Dia pakai selipar besi. Datang cepat. Aku dah tunggu lama dah. Dia ambil selipar dia, besi. Pum. Berkecai. Namrud mati, kena pukul dengan selipar. Yang selipar dia letak atas kepala orang, yang mana beberapa ujian yang Allah bagi, amaran Allah bagi, dia tak peduli. Asalnya daripada seekor nyamuk. Allah kalahkan dia dengan nyamuk yang tempang. Hinanya dia. Allah kalahkan kita dengan makhluk yang tak nampak. Kalau Allah kalah kita dengan harimau, dengan ular sawa, menampak. Normal. Allah dengan binatang-binatang yang boleh nampak, normal. Allah kalahkan kita dengan musuh Allah yang lain, iaitu orang kafir datang serang, mati, normal. Ini Allah hina, aku kalahkan kau dengan binatang lah kita kata, yang kau tak nampak. Hina. Takut tak tentu pasal. Hina. Kalau orang tak tahu, dia pengsan setahun, maksud dia koma setahun, dia bangun, dia kata, korang gila. Apa hal kau ni? Semua pakai macam ni, duduk jauh-jauh ni, apa hal? Dia kata gila. Allah hina. Sebab kita tak rasa, sebab kita dalam Allah hina. Jangan bagi Allah hina lebih daripada itu lagi. Kalau kita tak ambil ibrah, maknanya jadi macam tu lah nanti. Gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat dan sebagainya. Akhir sekali lagi, tak peduli juga pada agama. Kembali balik kepada Allah. Pertingkatkan iman kita balik. Lebih mengenal Allah. Supaya kita harap-harap gelombang yang kedua ni tak ada. Cukup sejam. Wallahu alam. Kita tangguh dulu. Sambung bila-bila nanti. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Al-insanu lafi khusr illa alladhina amanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.